Pernah terfikir tak 100,000 tu sebenarnya banyak mana? Kalau kau simpan 1,000 sebulan, kau kena simpan selama 8 tahun 4 bulan, baru dapat cecah 100,000. Kau kena simpan selama 83 tahun 4 bulan, baru kau boleh cecah 1 juta ringgit. Tapi kau tahu tak bangsa-bangsawan ni sama je 1,000 sebulan, dia boleh dapat 100,000 dalam masa 6 tahun je dan 32 tahun je untuk dapatkan 1 juta. Kalau bangsa-bangsawan ni nak juga simpan sampai 83 tahun, kau rasa berapa dia ada? 12.5 juta ringgit. Macam mana boleh naik cepat sangat padahal simpan 1,000 je sebulan? Beza kluster marhaen dengan kluster bangsawan ni, kluster bangsawan ada kabel. Namanya ilmu. Video ini hanyalah perkongsian serba sedikit ilmu yang kluster bangsawan praktikkan untuk kaya cepat. Yang pertama, compound interest. Compound interest ini secara ringkasnya, kau laburkan modal, untung yang kau dapat tu digunakan untuk labur semula dan menjadikan hasil kau berkali ganda. Dan masa juga menjadi faktor penting untuk compound interest. Lagi lama kau biarkan modal kau bertambah, lagi banyak untung kau akan dapat. Contohnya Hashim dan Hamzah. Hashim simpan 1,000 sebulan dekat bank account. Hamzah simpan 1,000 sebulan dalam akaun ASB. Selepas 10 tahun, Hashim ada lebih kurang 120,000 dalam bank account. Hamzah pula ada 155,000. Kenapa boleh beza dalam 35,000? Sebab ASB tawarkan purata 5% keuntungan tahunan daripada jumlah simpanan. Maksudnya, setiap tahun Hamzah akan dapat 5% ekstra dan makin lama makin banyak dividen tu sebab jumlah simpanan juga bertambah. Inilah kepentingan compound interest. Bila aku cakap masa itu penting, aku tak tipu. Selepas 20 tahun, Hashim ada 240,000 dalam akaun. Hamzah pula 410,000. Yang kedua, hutang. Ada seorang lagi nama dia Aiman. Aiman apply ASBF dan hutang dengan bank sebanyak 200,000. Jadi bank akan letak 200,000 dalam akaun ASB Aiman. Kalau Hamzah dan Hashim simpan 1,000 direct terus ke akaun masing-masing, Aiman akan bayar 1,000 dekat bank. Apa yang signifikan sangat pilihan Aiman? Beza Hashim, Hamzah dan Aiman. Hashim dan Hamzah mula kumpul dari kosong. Perlahan-perlahan kayuh untuk penuhkan akaun. Aiman pula sebab dia bijak berhutang. Hari pertama lagi akaun Aiman dah ada 200,000. Lepas 10 tahun, kalau Hashim ada 120,000, Hamzah ada 155,000, Aiman ada lebih kurang 178,000 lepas tolak baki loan dengan bank. 58,000 beza yang Aiman ada berbanding Hashim. Ini belum banding hasil simpanan lepas 20 tahun. Hashim 240,000, Hamzah 410,000, Aiman ada 465,000 lepas tolak baki loan. Perbezaan ilmu antara 3 orang inilah yang akan membezakan kasta hidup mereka. Sebelum aku sambung, jom tolong aku subscribe. Yang ketiga, risiko. Let's say Aiman kata 465,000 tu tak cukup kaya dan 20 tahun tu terlalu lama. Dia nak lagi banyak dan lagi cepat. Jadi dia ambil risiko yang bijak. Aiman masih buat ASBF tapi dia tunggu 3 tahun je. Lepas tu tamatkan loan. Lepas 3 tahun, Aiman ada untung lebih kurang 45,000 lepas tolak hutang. 45,000 tu, Aiman guna untuk buat down payment rumah di kawasan strategik dan sewakan rumah tu kepada orang. Jadi setiap bulan, komitmen rumah tu penyewa yang tanggung. Tapi ingat, Aiman masih ada ekstra 1,000 setiap bulan yang dia boleh laburkan. Jadi dia apply semula loan ASBF 200,000 macam sebelum ni. 7 tahun kemudian, Aiman ada rumah yang anggaran nilai semasa 700,000 kalau purata harga rumah naik 8% setiap tahun dan 115,000 dalam akaun ASB lepas tolak loan. Disebabkan Aiman berani dan bijak ambil risiko, dalam tempoh 10 tahun sahaja, Aiman ada 100,000 lebih dan aset bernilai 700,000. Kalau Aiman pilih untuk jual rumah tu, lepas tolak anggaran loan rumah, Aiman ada lebih kurang 479,000 dalam masa hanya 10 tahun. Lagi banyak dan jauh lagi cepat. Yang keempat, kebebasan. Apa yang kau kena faham pasal bangsawan ni, cita-cita dorang bukan macam kau. Bukannya nak kereta mewah, bukan nak travel sana sini. Cita-cita dorang adalah untuk kumpul aset yang banyak, supaya aset itu dapat menampung hobi mahal dorang. Ni yang aku boleh gambarkan. Katakanlah Aiman berjaya kumpul 1 juta dalam masa 20 tahun. Kalau Aiman letak semua duit tu dalam akaun tabung haji atau KWSP,
Setiap tahun Aiman akan dapat RM50,000 dividen. Maksudnya sebulan RM4,000. Kau rasa hidup kau akan lagi tenang tak? Kalau setiap bulan confirm ada RM4,000, nak berhenti kerja pun boleh kalau RM4,000 cukup untuk sara diri. Itulah maksud aku kebebasan. Korbankan sedikit masa untuk kumpul aset. Bila aset dah cukup untuk sara kita, barulah kita enjoy. Kalau Aiman rasa nak upgrade lagi gaya hidup dia akan ulang balik proses dari awal. Ambil risiko yang bijak untuk tambah aset. Secara ringkasnya, rakyat Marhaen akan kerja, beli liability dan habiskan seumur hidup untuk bayar liability tu. Kluster bangsawan pula akan kerja, beli aset, habiskan hidup berjimba sebab aset sahaja cukup untuk sara hidup mereka. Kau nampak tak? Aku dah tunjuk dekat kau yang kau tak perlu tunggu 8 tahun untuk dapatkan RM100,000 dan kau tak perlu tunggu 83 tahun untuk capai RM1 juta. Dengan ilmu yang betul, 10 tahun pun cukup untuk kau jadi jutawan. Video ini hanya asas sahaja untuk buka mata dan akal fikiran kau. Supaya kau faham, nak kaya bukan datangnya daripada kerjaya semata-mata. Strategi kewangan juga perlu kukuh dan efisien. Aku harap video ini dapat membuka minat kau untuk teroka selok-belok kewangan. Okey, korang dah pun tengok sampai sini, jom subscribe. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolong like dan komen goals korang. Semoga kita berjumpa lagi.